Okay, so kita pun dah tak sabar-sabar nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kalau sebaik saja beliau berada di kursinya, kita akan terus memaparkan wajah yang berbahagia Datuk Yang Berhormat Datuk yang merupakan Menteri Agama untuk bersama kita pada malam ini. Kota Kinabalu clear, Taman Melawati clear, Alhamdulillah. Bangkok clear, wow. Kuala Poleh clear, banyak Iron Man. Berenjut, China Wuhan tak clear. Seriously, Hakim Rani daripada China Wuhan ke? Ipoh clear, Putrajaya clear, Shah Alam clear, sebelah rumah clear. Oh, geng-geng perumahan Jengka Pahang clear, Alhamdulillah. Pekanan Hulu clear. UK, dari UK Hulu Kelang ke United Kingdom? Nurul Zeti, soalan drop di sini. Ya, silakan kalau ada soalan, insyaAllah. Kenya clear. Seriously, daripada Kenya. Pulau Tioman clear, Kota Baru clear, Penang clear, Batu Pahat clear, Keramat clear, Lahad mana ni? Lahad Datu clear. Wow, Wang Semaju clear, Segamat clear, PJ clear. Alhamdulillah. Phuket Thailand clear. Wow, malam ni kita ada Singapura, kita ada Thailand, kita ada UK. Port Dickson clear. Mana ni? Apa ni ditulis kod jauh ni? Nilai clear, Miri clear, Bandar Anstag clear. Besides FB Tuan Amir Idris, kat mana lagi ada live? Cuba try buka di Facebook Dr. Zul, Instagram ke YouTube. Setakat ni Beramin maintain di Facebook kerana selepas ni hasil daripada interview kita, Beramin akan edit sikit lebih kurang, bagi cantik sikit untuk anda boleh tonton di YouTube juga, insyaAllah. Okay, kalau Expo clear, alright. Line clear, Hospital Taiping clear, Gong Badok clear, Organus Kudai clear. Alright. So, kalau gitu, kita nak mempersilakan Yang Berhormat Dr. Zul. Kita tengok dulu, adakah beliau sudah bersedia. Kita WhatsApp dulu. Alright. Okay, so pada semua penonton sekalian, kita pada malam ini The Amin Idris Show, kita live dari rumah. Ini namanya The Amin Idris Show from home, bukan far from home. Tapi stay at home. Dan pada anda semua, Nik Arman, Faiz Razali, Arif, Irhan, Nur Helmi, Izzuddin, Noraida, Jamalia, Suhaila, Katok Puru, Yolo nama no. Nia Adnia, thank you sebab share. Hakim Gani, Liverpool tak clear Ustaz, dah sunyi sekarang ni. Har. Apa? Liverpool. Pusu 40 pasal mah clear. Okey, kepada Syihan. Oh, Syihan ni Syihan sekolah Seri Kiamber ke? Bangsa, Farahan Nasar, Faiz Hazwan, Muhammad Zabidi, MS Haziq, Anzar Shah, Arif Irhan, Pendekar Laut Zuhan, Muhammad Syawah, semua sekali lah yang sedang menonton sekarang ni. Apa kata share dan share. Share di mana? Di page contohnya, share di group supaya ramai orang yang akan mendapat faedah pada malam ini. Right? So, daripada Puchong, Sungai Besar, Kubang Krian, Hospital Sultan Ismail. Oh, Waalaikumsalam Tuan Zulhilmi. Okey, antara highlight kita pada malam ini adalah antaranya, andai katalah sebab ura-ura, na'udzubillah, kita pun tak tahu, sekiranya PKP ni dilanjutkan dan dia terheret sampai ke Ramadan, bagaimana persiapan kita khususnya nak tarawih? Itu utama sekali ni. Suami-suami, bapak-bapak. Takkanlah nak wadduha inna anzalna hari 30 hari sepanjang Ramadan. Jenuh nak menghafal apa ni. Kan, more clear. Mos Osfa Iwan Suraya Hani Hashim. Okay, anda tag kawan-kawan. Audio not clear from Walnut Creek, California. Seriously, Yahya Iskandar from California, is it? Alright, Kulim clear, Gombak clear. Okay, pada anda semua yang sedang menonton, share dan kalau boleh tag kawan-kawan anda seramai yang mungkin supaya mereka juga dapat bersama kita live bersama dengan Yang Berhormat Menteri Agama pada malam ini. Okay, so antara highlight kita pada malam ini, pertama kita nak tanya Yang Berhormat Menteri, apakah nasihat beliau sebagai persiapan
untuk tarawih tahun ni, andai kata PKP diteruskan pada bulan Ramadan. Kedua, antara highlight kita ialah walaupun Yang Berhormat Menteri dah explain, dah tulis panjang kurai dengan cukup komplit tentang hukum orang yang tak solat Jumaat 3 kali berturut-turut. So bagi mereka yang tak baca, kita akan dengar huraian daripada Yang Berhormat Menteri pada malam ini. Dan kita juga ada highlight tentang ni apa tu Liverpool agak-agak boleh genggam piala ke tahun ni. Kan, kalau Liverpool boleh tunggu 30 tahun, tunggulah setahun lagi. Okay, so insyaAllah nampak gayanya Yang Berhormat Dr. Zul sudah pun bersiap sedia. Kita tunggu je queue daripada sana, insyaAllah. Okay, dapat queue dah ready, maka dengan ini kita persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Zul. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ming, apa khabar? Sihat molek, insyaAllah. Saya sebenarnya agak janggal nak panggil Datuk, so kita panggil Datuk juga lah Dok malam ni, insyaAllah. Nak panggil pun okey, insyaAllah. Masya Allah. Dok, Datuk, yang pergi pakai baju Liverpool tu apa? Amba tak saya pakai, tapi kawan-kawan pakai, dia kata bagi nak tunjukkan soalan yang Mi akan tanya tu. Oh, jangan apa? Tapi okey, memandangkan Datuk dah pakai dah baju Liverpool, agak-agak Liverpool tahun ni boleh genggam tak piala, memandangkan dah boleh sabar 30 tahun. Sabarlah setahun lagi, agak-agak boleh tak? Kita harap kita boleh tahun ni juga. Tahun depan kita angkat lagi, insyaAllah. Tamak oleh apa ni. Okey Datuk, baru ni saya bersembang dengan Datuk Kamilin Jamilin. Dia kata dia merindui mufti wilayah sebab dah jadi menteri ni. Jadi soalan cepu cemah pertama Datuk, bagaimana rutin kehidupan Datuk sejak jadi menteri? Ada beza tak berbanding jadi mufti dulu? Yang pertama sekali, secara jadulnya saya hampir sama keadaan masa jadi mufti dengan jadi menteri. Yang bila jadi menteri ni, dia punya pertemuan dan juga masuk surat itu mungkin 2 atau 3 kali ganda daripada mufti dulu. Jadi kebijaksanaan dalam menyusun masa khususnya dan ketepatan atau hampir tepat adalah amat penting, kerana kalau tidak kita akan jadi terdelay dan akhirnya mengganggu apa yang kita janjikan dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi itulah cabaran yang kami hadapi. Okey, sambil-sambil kita bincang ni Datuk, ramah pula buat ni hak jenis. Ni Datuk tengok Mama Azam. UNWA. Saya tak faham apa benda tu. Apa benda pula? Kimi Syahri pun You Never Walk Alone. Bagi anak, You Never Walk Alone ni dia bukan sekadar untuk Liverpool, tapi nak bagi tahu bahawa walaupun payah, sibuk sekali setara mana yang Berhormat Datuk Menteri, you will never walk alone, insyaAllah. Ya, insyaAllah saya minta doa daripada sahabat-sahabat semua, rakan-rakan rakyat Malaysia, supaya saya dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan seterbaik mungkin, insyaAllah. InsyaAllah. Datuk, ada banyak juga laporan sepanjang Ana berlive Facebook ni, netizen duk komen, masih ada kawan-kawan kita yang semangat tu comel dah, tapi dia degil juga pergi sembahyang jemaah di surau, di masjid. Apa yang Datuk boleh bagi nasihat sikit pada sahabat-sahabat kita? Bagus sembahyang jemaah ni, semangat tu ada, cuma mungkin tak kena cara. Macam mana Datuk? Okay. Saya baru bertemu dengan pertama sekali dengan Duta Arab Saudi semalam, bincang baik isu hati.
Jadi saya ambil kesempatan untuk tanya macam mana hal di Masjidil Haram Mekah dan juga hal di Masjidil Nabawi. Bagaimana orang Mekah, bagaimana orang-orang yang berada di Masjid Nabawi ataupun sekitar itu. Mereka kata bila berlaku seperti COVID-19 ni, sekarang ni berlaku PKP juga di sana, masjid ditutup, yang sembahyangnya di masjid itu Tok Imam, Tok Bilal dan hanya pekerja-pekerja masjid sahaja. Masya-Allah. Dan ini saya kata boleh tak saya dapatkan pandangan Hay'ah Kibar Ulama, maka seorang yang bernama Dr. Abdul Rahman Ar-Rubai'an, insya-Allah dia akan bagi kepada saya macam mana dia punya illah atas asas kenapa mereka buat seperti ini. Hari ini pula saya dapat maklumat daripada Menteri Wakaf Mesir yang telah mempersiharkan masjid-masjid di Mesir ditutup, dan dia menyatakan sebab-sebabnya kes COVID-19 ini dengan panjang lebar semuanya diarah tutup kerana isu COVID-19 ini. Saat yang sama saya juga telah dapat maklumat dan juga pendapat secara jelas dan nyata daripada Syekhul Azhar dan Hay'ah Kibar Ulama Azhar yang telah memberi pandangan berkenaan dengan berhimpun solat Jumaat dan jemaah dalam situasi seperti PKP ini adalah tidak dibolehkan, bahkan digantikan dengan solat zuhur di rumah masing-masing. Itulah dalam kenyataan tu kami telah buat dalam kalamuna beberapa hari lepas dalam pejabat Menteri Jabatan Perdana Menteri. Okey. Jadi kita kata kita tengok apa yang telah diputuskan, dan keputusan ini bukan daripada saya seorang. Betul. Dan saya berjuzuknya menyampaikan, dan begitu juga kita cuba memurnikan dan mengharmonikan pendapat daripada para ashabus sabuknya. Bahasa mudahnya, kalau Mekah pun kena tutup, takkanlah kita tak boleh nak sabar sekejap bila surau kena tutup roh. Ya, setuju. Dan kita akan keluarkan satu buku Fiqh COVID-19 yang lebih kurang dalam 200 muka surat. Isunya berkenaan isu-isu seperti ini, macam-macam isu, dan kita dalilkan jawapan kita dan hujah satu persatu dengan mengambil kira situasi dan wakil semasa. Datuk, bila cakap pasal buku ni, hamba heran sungguh. Datuk Menteri no. Program memang pagi malam lah kan? Tapi masa mana Datuk nulis? Sebab dulu saya dah kenal dah Datuk daripada sebelum jadi mufti lagi. Memang banyak nulis. Kita faham lah masa tu ahli akademik, pensyarah, memang kerja nulis. Tapi bila jadi mufti, okey, jadi menteri pula, masa bila Datuk nulis? Heran biar ajaib. Ya, yang pertama sekali, saya memang dari segi masa amat tidak ada masa. Tapi rupanya dalam bab masa ni kita kena cari masa. Dan saya dapat satu formula, masa yang paling baik sekali adalah masa pagi. Siapa yang boleh bangun pagi, maknanya kalau dia bangun pagi, dia pergi ke tempat kerja pagi, dia boleh selesai banyak dah kerja waktu pagi tu. Dan dia nak sign, dia nak tulis ke, dia nak baca ke, dia nak ni. Sebenarnya itu akan membuka kepada kita satu lembaran bahawa kita akan dapat masa yang banyak. Sebab kita ni kena memasakan diri kita. Maknanya kita kena memprogramkan diri kita, bukan kita diprogramkan. Contoh, kadang-kadang kami janji dengan orang pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 2. Saya akan tengok sebenarnya daripada pukul 8 sampai pukul 10 tu kemungkinan kita boleh isi yang lain. Betul. Atau kita angkat balik, kita cepatkan, akhirnya dalam pukul 11 pun kita siap. Artinya boleh gunakan masa yang banyak, yang sikit itu untuk banyak perkara. Dan kita nak yang disebut oleh ulama barakatuz zaman yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Fattah Bukadah dan kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Kalau kita boleh praktis ni, sebenarnya inilah yang kita nak dambakan. Masa sikit, banyak benda kita selesai. Tapi kita tak nak banyak masa tapi sikit benda kita tak selesai pun.
Kena pula sekarang ni dah musim duduk di rumah, lagi banyak masa lah sepatutnya tak? Orang lain mungkin, saya pun Dah. Allahu Akbar. Okey Datuk, ini untuk bagi kita yang masih lagi kabur sebab okey bagus dia rasa salah. Cuma kadang-kadang kerana mungkin kita tak ada ilmu, kita rasa macam dosa besar bila tak sembahyang Jumaat 3 kali betul-betul. Saya dah baca dah tulisan Datuk dan jawapannya cukup komplit, cukup komprehensif. Cuma masih ada ramai yang tak baca. Datuk tolong share kepada penonton, bagi mereka yang tak sembahyang Jumaat 3 kali ni, adakah dia orang ni jatuh hukum dosa besar? Ya. Yang pertama tadi kita kena faham bahasaan yang digunakan oleh Nabi. Nabi guna man taraka salasat jum'atin mutataliyat atau mutatabi'at. Maka disebut siapa yang tinggal solat Jumaat. Siapa yang tinggal solat Jumaat 3 kali. Kalimah dia ni maknanya dia pilihan diri dia sendiri dan dia suka-suka nak tinggal. Tetapi kalau dia terpaksa, kalau dia sakit, kalau dia umpamanya ada dalam situasi wabak dan ketakutan yang melampau, umpamanya perang dan seumpamanya, maka dia tidak termasuk dalam kalimah yang dikatakan tinggal 3 kali Jumaat itu. Kerana dalam hadis yang kami sebut dalam riwayat Ashabus Sunan, pertama disebut di belakangnya tahawunan, iaitu dengan sengaja, dengan bermalas-malasan. Tapi dia disebut yang kedua min ghairi darurah, dia tinggal tanpa sebarang darurah. Tapi maknanya mafhum muwafaqahnya, kalau dengan darurah, dengan sebab-sebab yang telah dinyatakan, maka dia dimaafkan. Dan inilah yang saya tengok takdirul ulama secara umumnya di seluruh dunia. Saya tengok ulama mentakdirkan. Apa makna mentakdirkan? Seolah-olah menganggap dan mengandaikan dengan satu andaian bahawa wabak COVID ni tak bahaya. Ini kebanyakan awalan. Tetapi apabila mereka tahu tentang kematian, tentang sampai daripada 1 juta, mati pun ratus ribu dah sekarang di seluruh dunia, dan dia sebagai pandemik yang luar biasa, saya nampak kebanyakan ulama i'adatun nazar ataupun dia buat ulang kaji semula pandangan, dan mereka banyak telah beri fatwa. Dan yang menakjubkan, fatwa yang kita katakan ini bukan daripada saya, tapi daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, bukan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan sahaja, tapi Lajnah Hay'ah Kibar Ulama Saudi, bukan daripada Saudi, Hay'ah Kibar Ulama Azhar yang diketuai oleh Syekhul Azhar Syekh Dr. Ahmad Tayyib, begitu juga oleh Syekh Mufti Mesir Syauqi Alam Hafizahullah Ta'ala Dar Ifta Misriyah, begitu juga yang terbaru Wizaratul Awqaf, dan lagi lain seperti Syekh Abdullah bin Bayah, seperti Qarah Dari dan seumpamanya. Kita boleh tengok fatwaan dia masing-masing seolah-olah hampir selari dan sekata, kecuali bahasa masing-masing menggunakan bahasa tempatan dan bahasa mereka sendiri. Mafhumnya, maksudnya adalah sama. Okey, itu dari segi sembahyang Jumaat. Saya harap penonton yang tonton clear. Kalau ada soalan, anda boleh tanya dekat ruangan komen. Dan pada yang dah menonton, pastikan anda terus share supaya ramai dapat faedah live kita pada malam ni. Datuk, bila bercakap pasal sembahyang Jumaat ni, satu lagi yang orang duk bimbang. Datuk setakat ni ada info tak? Agak-agak soalan bocor ke ataupun hint-hint sikit ke? Agak-agak fikir ni sambung lagi tak lepas 14 April? Okey, yang pertama sekali sejujurnya saya jawab beginilah. Kita sebenarnya kami telah karang ataupun telah bincang berkenaan dengan satu kaedah ataupun satu isu yang kita cuba nak menterjehkan. Kita tajukkan antara ekonomi dan kesihatan satu terjihan. Dan kita undangkan insya-Allah dalam mungkin kabinet ataupun dalam peringkat tertinggi untuk nak menunjuk menilai. Kalau kita melebihkan dari segi ekonomi, mungkin kita akan
bebas 100%. Tapi kalau kita tengok dari segi kesihatan, mungkin kita akan tutup 100%. Ini keadaan. Di samping angkaan yang kita tengok daripada Kementerian Kesihatan, yang boleh pujilah Kementerian Kesihatan Malaysia ini di antara yang jujur, yang melaporkan seupaya dan sesebenar mungkin isu-isu yang dilaporkan itu. Jadi dua perkara inilah yang akan menentukan bagaimana sama ada PKP akan disambung atau PKP akan tidak disambung. InsyaAllah saya ingat pada hari Jumaat depan, Jumaat ni kalau tak silap mungkin pada petang, mungkin berlaku satu lagi pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun selepas tu, wallahualam. Dan andai katalah Datuk, kalau nak PKP ni sambung, patutlah jok sampai ke Ramadan. Sekarang ni bapak-bapak kat rumah dah mula risau sebab kena jadi imam tarawih. Main dengan 30 hari, selok tak wadduha inna anzalna hari-hari dah tu. Jadi ada persoalan, bagaimana kita nak tarawih andai kata PKP ni sambung ke Ramadan? Dah ada tak perbincangan di kalangan majlis fatwa ke ataupun di kalangan jemaah menteri ke? Macam mana tu? Okey, insya-Allah besok hari kalau tak silap saya, Majlis Fatwa Kebangsaan akan bersidang secara kita kata berkonferen, ada dalam 4 tajuk isu, termasuklah mungkin Ramadan, solat Jumaat dan seumpamanya tawabih, begitu juga beberapa isu yang lain. Dan insyaAllah mungkin boleh dilihatlah pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan isu ini. Cumanya saya duk tengok dalam solat tarawih ni, kita boleh tengok pada awalan Islam dulu. Pada awalan Islam, pada mula Nabi dulu ataupun zaman Nabi, bila malam solat tarawih mereka sembahyang di rumah pada asalnya. Pada asalnya. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar pun sama. Zaman Umar pun hampir sama pada awalnya. Kemudian bila ditengok mereka sembahyang dalam bentuk berpisah-pisah antara satu sama lain, maka dia kata alangkah baiknya kalau kita himpunkan, maka dihimpunkan di bawah imam yang satu, iaitu Ubay radhiyallahu an. Jadi apa yang saya nak nyatakan bahawa sebenarnya kalau kita lakukan di rumah bukanlah satu kesilapan, kesalahan. Bahkan kadang-kadang orang zaman dulu, ada orang soleh zaman dulu, dia sembahyang di rumah. Saya ingat ada syekh besar di Saudi. Syekh besar ni orang alim besar, alim sungguh. Dia ni bukan orang Saudi, dia ni asalnya orang Mauritania. Namanya Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti. Ini diceritakan oleh guru kami Syekh Atiyah Salim. Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti pengarang kitab Adwa Al-Bayan. Dikatakan masa dia muda dulu, masa dia gagah sihat, dia sembahyang tarawih di rumah. Lepas sembahyang Isyak di Masjid Nabawi sebagai contoh, dia balik rumah, dia sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih di rumah. Sampailah dia tua. Bila dia tua, dia pergi ke masjid dan dia sembahyang tarawih di masjid bersama dengan jemaah yang lain. Lalu anak-anak murid dia tanya, "Wahai tuan guru, kenapa Tok Guru sembahyang tarawih di masjid? Adakah tuan guru sudah ubah pemikiran tentang sembahyang tarawih ni?" Kata dia, "Tak. Ini dia mazhab Maliki." Dia kata, "Sebenarnya saya sembahyang di rumah. Masa tu saya gagah, saya kuat, saya semangat, jadi saya sembahyang. Kita kan sembahyang rumah makin pendek. Dia tak, sembahyang rumah dulu makin panjang. Ada lebih sembahyang berbanyak. Itu bezanya. Tapi bila mana saya tua, saya lemah, tak berapa gagah, saya mari ke masjid, saya solat tarawih juga di masjid untuk bersama-sama semangat dengan mereka yang sembahyang tarawih berjemaah ni di masjid." Itu pandangan Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti. Jadi saya duk nampak kalau berlaku seperti ini dan masih lagi PKP dan masih lagi tidak dibenarkan, maka kita boleh mengambil pandangan seperti ini dan kita tatbikkan bersama kaum keluarga kita. Macam
kita baca Fatihah, Wadduha dan seumpamanya tidaklah menjadi kesalahan apa-apa. Yang penting kita hidupkan solat tarawih, kita hidupkan qiyamul lail, kita mesrakan dengan kaum keluarga, kita bina baiti jannati insya-Allah. InsyaAllah. Ada penonton kita, dia duk tanya ni, saya cari sekejap ya. Ada soalan dia cukup menarik. Dia kata ni, daripada Ibnu Zaini, mohon ulas isu solat Jumaat jarak 1 meter, sejauh mana keperluannya sehingga munculnya ijtihad gaya solat sebegitu. Yang ni kira apa-apa mungkin termasuk solat tarawih, dia buat juga tarawih tapi jarak 1 meter. Oh Jeng. Okey. Soalannya cukup menarik. Sebenarnya insya-Allah kita akan jawab dengan panjang lebar dalam panduan dan juga dalam hujah. Sebenarnya soalan ini saya predik dah 2 hari lepas. Saya telah dapat maklumat dengan kajian berkenaan dengan hukum solat di mana jarak antara satu sama lain jauh. Masalah zaman dahulu, hukum asalnya adalah sah sembahyang dan hukumnya adalah makruh, dan para ulama menyatakan hukumnya adalah tidak batal sembahyang, tapi mukhalafah apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan sufufakum, dengan cara yang Nabi SAW suruh saf dirapatkan. Banyak hadis menunjukkan itu. Cuma menariknya, bila mana datang suasana wabak seperti ini, sudah ada fatwa yang menyatakan dibolehkan kerana maslahat keadaan seperti itu menyebabkan mereka dijarakkan. Tuan-tuan fahamlah masalah wabak coronavirus ni. Orang bagi tahu saya, dan yang apa yang dilakukan kalau di masjid tu kena macam ramai coronavirus umpamanya yang terbabit dalam virus COVID ni, dia tak pun dia gulung, dia pergi bakar ataupun dia pergi buang, lepas tu kena sembuh balik, minyak kumang balik semua sekali tu. Sebab maknanya ini sebab kita sedang berperang dengan satu wabak yang kita tak nampak. Ya, betul. Sini memang nampak macam remeh, tapi sebenarnya dia bahaya. Dengan sebab itu, dalam jawab soalan tadi, sebahagian pandangan mutaakhirin menyatakan dibolehkan. Dengan sebab kalau kata makruh itu berdasarkan tak ada sebab, sekarang ada sebab. Dengan sebab-sebab itulah yang mana para ulama boleh menerima hakikat akan apa yang berlaku itu kerana dibimbangi penyakit itu merebak ataupun menjangkiti orang lain. Allahuakbar. Masya-Allah. Dari segi pendirian Malaysia, kita ambil hak mana? Dari segi hukum jelas, pendirian Malaysia tekan ni macam mana, Datuk? Masalah ni insya-Allah saya ingat esok mungkin ada sahabat-sahabat daripada Ashabus Samahah Mufti mungkinlah, dan mungkin akan tengok sekurang-kurangnya di wilayah. Saya akan cuba merujuk kepada Timbalan Mufti wilayah dan juga dengan jawatan kuasa fatwa ataupun perundingan hukum syarak wilayah untuk nak tengok stand apa yang kita nyatakan itu. Mudah-mudahan kita tetap tindakan-tindakan kita ni ada kesamaan dengan Ashabus Samahah, para mufti, fatwa-fatwa, dan kita cuba mengambil jalan harmoni dan jalan yang terbaik supaya kita bersama dalam memberi fatwa ini. Saya tak naklah yang ni beri A, yang ni tu. Ya, betul. Pening pula nanti. Jadi susah. Jadi kita terangkan dengan sebaik mungkin insya-Allah. InsyaAllah. Datuk bila sebut pasal mesyuarat di kalangan para mufti, tak rasa rindu ke mesyuarat mufti ni? Ya, insyaAllah saya akan masuk sebagai apa ni, kata-kata luar lah kejap. Dan kadang sejujurnya kalau tak ada PKP ni, nak menjemput para Ashabus Samahah mufti seluruh Malaysia datang ke Pejabat Amba untuk sama-sama minum teh, sama-sama berbual, dan mungkin boleh bertukar fikiran bersama juga, nak tahu sedikit sebanyak hala tuju dan hasrat mereka dan juga hasrat saya untuk mengkedepankan Jabatan Mufti seluruh Malaysia ini dari segi semua pihak lah, dari segi semua pihak, dari segi semua jihad yang sesuai untuk kita tambah baik insya-Allah.
InsyaAllah. Dan kepada semua yang menonton, bila Datuk sebut boleh tentang jarak 1 meter, tak bererti Malaysia dah apply sekarang ni. Kita tunggu keputusan daripada para mufti, insyaAllah. Kena clear tu kan Datuk kan? Ya. Okey, ada soalan walaupun tajuk dia tak kena sangat dengan tajuk, tapi macam relevan soalan dia daripada Siti Arabia. Macam mana nak solat kalau kiblat menghadap tandas? Ya, yang pertama sekali memang hadis Nabi SAW tunjukkan kepada kita supaya jangan sembahyang kita kata kita sembahyang ni kita menghadap kiblat, tapi kiblat kita ni ke arah tandas. Tandas ni pula ada 2 jenis. Satu memang tandas terbuka dan tak jelas sangat. Yang kedua, kalau tandas tu tertutup, tandas tu tutup comel bangunan depan tu. Saya contohlah, kalau musim haji, musim Ramadan, orang ramai datang, kita akan tengok ada tandas di Masjidil Haram yang di luar tu, di mana ada orang sembahyang belakang tu. Memang tandas di bawah contohnya, tapi ada orang sembahyang di belakang dia. Sama juga di Madinah. Di Madinah tu banyak tempat tandas tu besar ni, jadi ada orang sembahyang kerana ramai limpahan tu sembahyang. Sembahyang begitu bukanlah makna dia menghadap tandas, tapi kalau memang tandas terbuka dengan najis, dengan bau, maka ke arah tu memang tak boleh. Yang tak bolehnya dalam tandas, dan tepi tandas kalau bau dalam keadaan ni memang tak sesuai. Di samping ihtiyat daripada najis dan seumpamanya. Oleh kerana itu, ulama menyatakan kalau boleh elakkan daripada tempat tandas dan seumpamanya, dek kerana kenajisan, bau ataupun sangkaan yang datang dalam jiwaan tentang ni. Dan kita tahu bila kita nak masuk tandas, kita minta doa ke Allah daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi atau al-khubsi wal khaba'is. Jadi di situ menunjukkan bahawa dia tempat syaitan, tempat tak baik dan seumpamanya, memang tak sesuai lah kalau kita menghadap ke arah itu. Kalau boleh kita elakkan. Kata penonton kita, kerja arkitek kena pastikan tak jadi macam tu. Yeah. Ada penonton kita, Divesh Daniel, dia kata, adakah wabak taun zaman sahabat dan COVID sekarang ni sama levelnya? Jika ya, adakah satu kampung sahabat yang kena wabak taun itu mereka tidak solat Jumaat pada masa itu? Soalan. Ya, saya setuju sangat soalan macam ni. Tapi apa yang berlaku Nabi ni, bila dia bercakap dia bersifat min a'lamin nubuwah, apa makna dia ni macam bagi tahu dan cakapan tu relevan sepanjang masa dan tempat. Walau bukan zaman dia. Sebagai contoh, dia disebut tahun dengan satu pandangan hukum yang dibenarkan oleh kaedah perubatan termoden zaman kita ni, iaitu al-hajarus sihi ataupun quarantine. Kita begitu tepatnya arahan tersebut sehingga pakar-pakar dunia pun terima lockdown ni dan boleh makan. Jadi benda itu nampak sangat jelas bahawa apa yang Nabi cakap tu betul. Peristiwa ini berlaku zaman Nabi mungkin ada tapi tak banyak sikit. Tapi yang berlaku dahsyatnya pada zaman pada masa tahun Amawas. Tahun Amawas ni berlaku ataupun Amwas, iaitu terletak hampir dekat dengan Jordan, dekat dengan atas Lebanon, dekat dengan situlah lebih kurang. Di situ berlaku tahun di sini iaitu sekitar tahun 18 Hijrah yang mengorbankan hampir 25,000 termasuk sahabat kanan seperti Abu Ubaidah Amin Hazil Ummah, Abu Ubaidah Al-Jarrah mati. Jadi bila wabak ni, kita kena faham, bila wabak ni dia bukan macam kita kata suka-suka boleh berlaku gitu. Dia akan berlaku, dia akan merasa takut oleh semua pihak, semua tempat. Seingatan saya pernah berlaku sekitar zaman kerajaan Abbasiyah tahun 400 Hijrah lebih, begitulah lebih kurang, di mana Ibn Katsir ada menyebut kisah pada masa tu bila berlaku wabak ni, mati bergelimpangan, keadaan jadi orang takut, semua bimbang, gini. Suasana macam tu. Macam mana kita nak sebut tentang sembahyang Jumaat dengan seselesanya dan
dengan selesanya masing-masing. Sebab itu dalam hadis Bukhari ada menyebut duduk di rumah, duduk muhtasib, duduk ibadat, duduk semata-mata itu juga dianggap sebagai syahid, mati syahid. Ini nak menggambarkan bahawa mereka ini dalam suasana seperti itu tidak sama seperti suasana yang biasa yang kita rasa boleh suka-suka. Dan kita pun sekarang ni dengar dah orang yang pernah terkena COVID macam mana sengsaranya, dia cerita satu persatu dan betul dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Datuk, kita punya perbincangan malam ni Alhamdulillah cukup dahsyat. Cuma daya tarikan terbaik masih lagi vest yang Datuk pakai. Sampai ada penonton kita tanya, Min, tanya baju vest tu beli kat mana? Okay. Kena tanya sahabat saya, dia mari kat pejabat namanya Safwan daripada Selangor. Dia mari kat pejabat saya, dia hadiah kat saya. Jadi ketika saya berjalan, saya bawa lah baju ni. Cuma biasa saya tak pakai. Malam ni saya pakai sebab Amin soal saya berkenaan dengan buku tu. Oh, salah lah pada orang nak bagi fair. Ya. Ni bila malam ni Alhamdulillah kita akan sama-sama bertemu dengan malam nisfu Syaban tu. Dan kita semua maklum ada hadis hasan sahih tentang wujudnya kemuliaan malam nisfu Syaban. Cuma ada sedikit perbezaan dan pertelingkahan di kalangan masyarakat kita pasal amalan pada malam nisfu Syaban. Saya dah baca, dah clear dah sebenarnya Datuk sebut dalam tulisan Datuk bahawa kita malam nisfu Syaban memang ada dalil yang mengatakan malam tersebut mulia, cuma tak boleh ada amalan khusus, kita buatlah apa sahaja. Sedikit huraian Datuk. Okey, pertama sekali masalah ni adalah masalah yang luas. Betul. Masalah ni bagi mereka yang nak beramal silakan. Bagi mereka yang menyatakan bahawa di sana hadisnya adalah dhaif ataupun tak kuat dan ada menyatakan tak sesuai, mungkin ada pula yang memaudha'kan, ada setengah tu hadis-hadis yang maudhu', maka yang tu memang tak sesuai dan tak boleh kita beramal dengan hadis maudhu' tanpa ini. Dalam isu seperti ini, para ulama dia banyak pandangan. Antaranya ada yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i tentang kelebihan malam nisfu Syaban ini. Apa yang saya nak nyatakan begini, oleh kerana masalah ni begitu keadaannya, saya setuju apabila kita lebarkan makna ibadat itu. Mungkin kita makna ibadat itu kita mengajar. Mungkin makna dengan ibadat tu kita baca Quran. Mungkin dengan makna ibadat tu kita baca Yasin. Mungkin dengan makna ibadat itu kita solat. Tapi kalau meletakkan satu nama solat al-ghaib dengan jumlah gini-gini, maka itu memang Imam Nawawi dan juga ramai tokoh-tokoh yang lain telah menyatakan bid'ah munkarah, yang ini bid'ah yang mungkar, yang tak betul. Tak ada satu riwayat yang sahih menamakan satu solat malam nisfu Syaban yang dipanggil sebagai solat al-ghaib yang disebut itu. Yang itu memang Imam Nawawi sendiri pun menyebut betapa kerasnya pandangan tersebut dan juga ulama-ulama yang lain. Saya lebih cenderung kepada bahawa kita beramal bersungguh-sungguh pada malam ni, kita banyak berdoa, kita beribadat, tapi macam biasa kita tak kata mesti baca Yasin 3 kali dengan niat pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau kita buang kalimah mesti, kita baca Yasin 10 kali, kita ibadat, tapi jangan paksa orang, masing-masing fardi. Maka buat seorang-seorang, kita nak buat, kita zikir, kita istighfar, kita sembahyang, dan jangan kita mengkhususkan malam ni saja, tapi kita lebarkan malam-malam, kerana para ulama menyatakan seolah-olah malam kita kata bulan Rejab ni bulan kita tabur benih dan kita mula tanam. Bulan Syakban ni bulan kita semai, kita siram. Bulan Ramadan tu bulan kita tuai. Maknanya bulan-bulan ini ada kelebihan-kelebihan tersendiri, kerana bulan Syakban ini adalah mukaddimah pada bulan Ramadan.
sejarah manusia yang boleh ibadat dengan baik pada bulan Ramadan, maknanya mereka telah buat persediaan pada bulan Syaban. Tapi kalau mereka start bulan Ramadan saja nak buat ibadat, baliknya dia akan rajin 2-3 malam pertama, 5 malam pertama, lepas tu dia tak mampu. Surah Allah Azim. Bigit. Ya. Okey, ya. Boleh tak kalau kita tukar format pula, saya nak tanya Ming pula. Allah. Saya sengaja tanya soalan bertalu-talu supaya Datuk tak tanya saya. Sumpah dia potong. Saya telah cover dah banyak isu. Saya tengok jam pun kita ada dah 15 minit lagi. Jadi saya nak tanya Ming dulu. Boleh. Yang pertama sekali, macam mana orang macam Ming ni nak hidup dalam situasi PKP ni. Kalau nasihat kepada sahabat-sahabat yang kerjanya sebagai penceramah, ataupun sebagai orator, ataupun apa yang dipanggil motivator dan seumpamanya, dalam keadaan seperti ini kita nak hidup dan kita nak jana sejuzuk daripada pendapatan kita, dan bukan sekadar hak kerajaan bagi 250 lebih tu. Tapi macam mana cara kalau Mi nak nasihat pada sahabat-sahabat kita yang lain ni? Allahu Akbar. Berapa saya nak jawab soalan Datuk ni. Saya gini Datuk, saya teringat salah seorang jutawan dunia nama dia Jack Ma. Dia kata masa dia mula-mula buat bisnes internet ni, dia kata tak ada orang nak buat. Masa tu zaman Netscape Navigator lagi, Internet Explorer tak ada lagi masa tu. Dan lepas tu baru dah ramai orang buat. Bila dah ramai orang buat bisnes internet, dia mula fikir apa cara lain pula untuk buat bisnes selain pada internet, supaya dia sentiasa berinovasi dalam bisnes. Sama juga zaman sekarang ni, sebelum ada COVID-19, Alhamdulillah Allah bagi ilham pada saya untuk buat show selain pada kat TV. Saya buat show di Facebook, nama dia The Amin Idris Show. Saya buat show secara online di mana orang boleh beli slot, dia bayar sikit-sikit supaya daripada situ saya dapat duit sikit, dapat income sikit sampai pada orang boleh share marketing business dia. So bila jadi isu COVID-19 ni, saya dah kalut sangat sebab kita dah start dah buat bisnes online. Kenapa kita dah berinovasi dalam bisnes? Dan saya teringat kata Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah-tengah kepayahan, situ ada peluang. Dan terbukti sekarang ni, Datuk, dah ramai orang mula live Facebook. Dulu puas saya kata live lah Facebook, situ kita ada banyak peluang, orang tak buat. Tapi bila ada kepayahan macam sekarang, orang dah mula buat. Maknanya kepayahan itu dia push kita untuk jadi kreatif. Kepayahan itu dia mendesak kita untuk jadi lebih produktif. Jadi saya nasihat pada diri saya dan juga penonton semua, bila kita berada dalam kepayahan, pada situlah kita akan berusaha lebih. Contoh paling dekat Datuk, Liverpool 30 tahun kalah sokmo. 30 tahun kalah sokmo, gapo pun tak ada, adalah menang sikit-sikit. Tetapi kerana kepayahan menang itulah, akhirnya bila Klopp datang, dia kalah. Daripada situlah datangnya kreativiti, daripada situlah dia belajar pada kesilapan. Now okey lah, Allah Ta'ala izinkan Liverpool berada di tangga teratas Liga Perdana Inggeris. Kenapa? Di sebalik kepayahan tu ada peluang. So kita yang payah ni, saya teringat kata Hamka, kalau tak silap kata Hamka, bila kita diuji oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Daripada situ datangnya redha. Bila kita redha, kita akan melihat hikmah, dan pada situlah kita akan datang ilham untuk menyelesaikan masalah. Betul kan saya kalau salah? Tapi itu soalan lagi, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan saya tak sempat nak menyantuni kerana PKP ni. Kalau tak memang saya temu ada sahabat yang sepenuh masa, full time, dia duk mengajar di masjid dan di surau. Betul. Tapi bila keadaan macam ni, macam ada sedikit gangguan, kadang-kadang dia kata bukan sedikit, banyak gangguan dari segi pendapatan mereka. Macam mana dia nak ubah dengan PKP? Kalau mungkin boleh kena sambung atau tak, macam mana untuk dia meneruskan sejuzuk daripada kehidupan mereka? Masya Allah.
dia dalam hidup ni Datuk. Datuk. Dalam hidup kita ni ada benda dalam kawalan kita, ada benda di luar kawalan kita. Contoh, hamba dulu masa sekolah menengah tak berapa nak pandai sangat, duduk kelas hujung sekali, tingkatan 3. Dan pada masa yang sama, cikgu Mac ni paling garang atau muka bumi hak backing sekali, tak ada hak paling backing dia. So pernah kali tu saya tersilap jawab kat Papa Hitam. Saya tertukar antara Pak Si X dengan Pak Si Y. Pak Si X saya gibur Y, Pak Si Y saya gibur X. Cikgu tu dia punya backing Datuk. Dia kata apa? Dia kata mu ni Amin lebih bodoh daripada lembu. Hak ni bodoh dalam dunia. Dia kata kakak Nuk. Masa tu saya ada pilihan. Sama ada A, ngatur balik ke cikgu, which is tak berkat lah ilmu, ataupun B, tukar sekolah, ataupun C, mengaku bodoh sengoti saya cikgu, ataupun D, saya tengok gapo benda dalam kawalan saya, apa dia, saya buktikan apa dia kata salah. Alhamdulillah, buat pertama kali pada tahun tersebut di sekolah saya, budak kelas gubak hujung sekali boleh A banyak, paling banyak di kalangan pelajar-pelajar kelas hujung. Kenapa? Saya fokus pada benda dalam kawalan, apa dia? Daripada duk fokus buat apa cikgu kata kat aku, buat apa cikgu kata kat aku, kepada apa aku boleh buat untuk perbaiki diri. Pada kawan-kawan kita hak ceramah dan sebagainya, kalaulah kita duk tanya buat apa lah COVID-19 ni, kenapa lah virus ni turun, tak selesai masalah. Tapi kalau kita fokus, apa aku boleh buat dalam kerangka kawalan aku. Contohnya, aku tak boleh ceramah. Adakah aku tak boleh ceramah dulu? Online. Okey, online aku tak tahu. Cari ilmu online. Masalahnya kita sendiri malah cari ilmu. Itulah yang menyebabkan halangan kita untuk pergi jauh. Saya kagum dengan Datuk sebab orang nampak Datuk ni ustaz, kecek slow, relax. Dia ingat bila ustaz ni tak tahu apa, khabar-khabar Twitter ada, Instagram pun aktif, Facebook live pun rajin. Maknanya bila kita ada ilmu dan ada pasukan yang kuat, insya-Allah tidak ada yang mustahil. Okay. Soalan seterusnya Amin. Banyak soalan tu. Mak Min tanya saya banyak. Saya suka nak tanya, saya sejujurnya seolah-olah saya mewakili rakyat biasa ataupun orang ramai, nak tanya tentang aktiviti orang yang saya anggap Min juga Amin adalah orang yang berjaya dalam kehidupan. Jadi kalau orang dalam macam PKP ni lah, macam contohnya orang-orang biasa yang saya tengok, dia bila kita pergi kat rumah, dia kesian, tak ada apa, melangut sahaja, termenung sahaja. Sebaik-baik pengisian yang kalau macam ini ataupun yang ada sikit-sikit, apa yang sepatutnya kita buat kalau berlaku seperti PKP ni? Allahu Akbar. Umur dah. Pertama, inilah masa untuk kita, luar masa untuk anak-anak dan keluarga kan. Sebab bila Nabi kata apa, faragaka qabla syughlik, waktu lapang sebelum sibuk, inilah maksud dia. Masa kita sibuk dulu, kita exam anak kita tak ingat kadang-kadang. Dia anak pun lupa. Tapi bila duduk rumah ni Datuk, baru saya perasan rupanya exam anak tahun ni bukan UPKK tapi PSRE dia tertukar. Kita jadi ada masa untuk ajar dia hadis, untuk ajar dia Quran. Sebelum ni radang. Itu pertama, bila kita duduk rumah, ambil masa dan curi masa untuk anak-anak dan keluarga kan. Kedua, masa ni lah nak baca balik buku-buku hak berabuk tu. Just nak share dengan Datuk, ini antara buku yang saya tengah baca sekarang ni. Pertama, buku daripada Tony Fernandez, Flying High. Buku ni cukup bagus untuk motivasi orang berniaga. Tan Sri Tony Fernandez, dia cerita jatuh bangun dia dalam bisnes. Bagi orang yang blur tengah COVID-19 ni, boleh baca buku ni. Kedua, buku yang hamba tengah baca, ni Datuk jangan suka, jangan gelak, sebab ini hiburan semata-mata. Buku ni ini saja tak hiburan lah. Dan tengah baca juga buku ni, cukup menarik, iaitu
buku ni Israiliyat dan hadis-hadis palsu dalam tafsir Quran, masya-Allah. Dan tujuan saya baca buku ni sebab saya pun tengah menulis buku baru, buku tentang pengacaraan dan juga buku tentang motivasi. So inilah masa untuk baca buku, inilah masa untuk yang ketiga, inilah masa untuk kemas rumah. Sebabnya bila saya duduk rumah ni rupanya banyak tempat habuk sekat lutut, dia punya banyak betapa lamanya duk cara kan. Dan saya rasa yang keempat yang paling penting bila duduk rumah ni, masa ni lah kita nak muhasabah dan tengok pada diri sendiri. Daripada duduk selfie manjang, baik kita tengok pada diri sendiri, apa benda aku boleh baiki supaya lepas COVID-19 ni aku jadi lebih baik, bukan lebih gemuk. Boleh tak Min cerita dari sudut apa nama ni, kalau ada di kalangan orang yang duduk di rumah ni sekarang ni timbul dah masalah namanya stres. Oh betul. Ni bini suami isteri bergaduh, anak-anak ni, jadi macam mana nak handle? Dia sekarang ni bukan orang lain handle, dia sendiri masing-masing tu nak handle dalam situasi macam ni. Saya bila cakap pasal stres lah tu, saya suka guna teknik NLP dalam kita mengurus stres. Saya pun ada tulis satu buku tajuk dia Stres untuk Sukses. Salah satu teknik yang saya share ialah teknik reframing. Reframing, kita tukar frame. Contohnya Datuk, andai kata coba contoh Datuk gambar ni, tapi saya letak frame krayon, frame kartun. Datuk rasa gambar ni sesuai untuk siapa? Kalau frame dia krayon, frame kartun, sesuai untuk siapa Datuk? Budak-budak. Bila saya tukar frame kepada frame warna emas, Datuk rasa sesuai tak untuk budak-budak? Tak. Sesuai untuk siapa Datuk? Untuk wanita, untuk orang tua, untuk orang nak emas. Masya Allah tak? Kalau saya tukar frame warna hitam, nampak profesional, sesuai untuk siapa? Itu untuk mungkin penerbit filem ke atau maknanya Datuk, walaupun gambar yang sama tapi kerana frame berbeza, orang melihat dengan gambar yang berbeza. Sama juga kita, bila kita lihat masalah ni sebagai masalah lah kita. COVID-19 bila duduk rumah, kalau kita melihat dengan frame negatif, kita akan jadi negatif. Tapi kalau kita tukar frame, inilah peluang untuk aku baik semula dengan bini kalau duduk balah. Inilah peluang untuk aku baca buku. Mana benda aku tak ingat juz amma, baca surah apa, Qul a'udzu birabbil falaq, pacarah tak habis, masa inilah nak ingat balik kan. Maka frame tu yang negatif jadi positif. Jadi kepada soalan Datuk tadi, bila kita stres, kita jadi stres apa-apa sebab kita letak frame negatif, kita rasa payahnya, ya Allah banyaknya masalah, ya Allah jengnya, maka jenglah kita. So tukar frame insya-Allah yang lebih baik insya-Allah. Okey. Min, kalau umpamanya kita katakan dalam keluarga, umpamanya sikap anak-anak, kita tengok kita duduk di rumah ni, anak-anak kita ni suka sangat duduk tengok handset masing-masing. Betul. Macam mana kita nak ubah hidup mereka? Handset itu bersifat waktu sahaja, mungkin sejam, setengah jam, tapi dia bukan sampai kepada edit. Macam mana kita nak tukar dari rumah ni? Betul Datuk, saya suka soalan tu Datuk. Sebabnya anak saya pun kaki gadget juga, cuma Alhamdulillah masih under control. Jadi untuk praktikal, saya share apa saya amalkan, iaitu pertama, saya tak ingat kata Ali ke kata Umar, didiklah anak mengikut zaman mereka. Kata siapa Datuk? Itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak? Maknanya kita tak boleh tolak gadget ni. Kalau kita haramkan pun, anak tu akan cari kat mana, dia bijak. Dia akan cari juga kat lain yang kita tak tahu, akhirnya punah budak tu. Jadi apa saya buat, saya benarkan anak saya main gadget, cuma atas dua syarat. Pertama, syarat yang dia tentukan, iaitu nak pukul berapa, dia yang putuskan. Dia kata pukul ni sampai pukul ni, okey, dia buat putusan. So saya kata pukul ni awak setuju, awak guna iPad masa tu. Kedua, syarat saya letak,
kita kan gadget dia ada cara dia untuk elak daripada mana-mana apps yang tak patut. So boleh kontrol anak kita daripada download entah apa-apa. So daripada situ alhamdulillah setakat ni under control. So kita kesimpulannya ada benda yang kita boleh kawal, dan yang kedua kita bagi anak kita authority untuk sedikit keputusan, dia tentukan pukul berapa. So kalau dia tak ikut, salah dia lah, sebab dia letak tarikh tu, dia letak masa tu. Itu cara saya lah Datuk. Boleh jadi sesuai untuk penonton, boleh jadi tak sesuai, tengok kesesuaian insya-Allah. Soalan kami mungkin yang terakhir lah, ni rasalah adakah akan berlaku satu perubahan kehidupan orang Malaysia selepas PKP, selepas mereka sebati 2 kali atau 3 kali atau 4 kali ni, dia akan jadi watak yang berbeza, kehidupan yang berbeza keseluruhannya, dan bagaimana dia nak menghadapi satu kehidupan yang bebas mula. Allahu Akbar. Datuk, saya rasa kan dengan KP ni sebenarnya dia tarbiyah untuk rakyat Malaysia. Satu, dia memberi hikmah kepada bumi untuk berehat. Kedua, dia adalah satu hikmah di mana rakyat bila duduk rumah, dan saya dikhabarkan oleh CEO TV Al-Hijrah Encik Manzur, penonton TV Al-Hijrah meningkat sampai 70%. Masya Allah. Maknanya menonton pengisian TV Al-Hijrah, daripada situ rakyat Malaysia dapat ilmu. So daripada situ tambah pula Datuk pun aktif live, saya pun aktif live, ramai kawan-kawan kita yang aktif live, selebriti, para asatiza, para agamawan. So itu akan menjadi pengisian pada rakyat Malaysia. Mudah-mudahan bila habis PKP ni kita keluar dengan diri yang baru, dengan semangat yang baru, sebab kita dah reset, dan kita reset secara positif. Makin lagi kita sebagai rakyat Malaysia, motivator ke, agamawan ke, kena pandai mengisi software supaya dia rakyat diinstall dengan program-program yang bagus. Sebab kalau kita masuk program hak kucalana rakyat Malaysia kan. So ini peluang kita para agamawan, para motivator untuk install software yang positif di kala rakyat duduk Malaysia, rakyat duduk di rumah. Sebab tu biasanya dah ambil ratio ni, penonton sekali tengok 300, 200, tapi kerana rakyat duduk Malaysia duduk rumah, bila live 700 bulan ni, masya-Allah. Pada rumah, di sebalik kepayahan ada peluang, insya-Allah. Kena pula boleh Menteri Agama macam Datuk, beres lalu lah. Cuma Liverpool hamba tak puas hati lah mana. Okey, akhir kalam ni saya nak minta doa untuk kita semua rakyat Malaysia dan juga wabak ini dihendar daripada kita. Minta doa lah bahasa Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sebarang kemudaratan darinya sesuatu di bumi dan di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah, minal barasi, daripada sebarang penyakit sopak, wa min jununi, daripada penyakit gila, wa min juzami, daripada penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, daripada sebarang penyakit yang mengerikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dalam The Amir Idris Show. InsyaAllah kita ada masa lepas COVID-19 ni bagi ziarah Datuk, insyaAllah. Sampaikan salam saya pada keluarga dan juga rakan-rakan. Datuk ringkas je pesanan pada penonton The Amir Idris Show, supaya kita bila keluar daripada COVID-19 ni, COVID-19 adalah tarbiyah tetapi bukannya benda yang negatif. Sedikit pesanan Datuk. Okay, pertama sekali kita sentiasa mengambil sesuatu itu dengan muhasabah, dan sudah pasti ada hikmah yang wajib kita yakini, dan kita teruskan kehidupan dengan lebih baik daripada sebelum COVID-19 ini, insyaAllah. InsyaAllah. Datuk, jazakallah khairan jazak. So kita jumpa lagi insyaAllah Datuk. Sama-sama. Assalamualaikum. You never walk alone. Ya, sama-sama. Okey, itu dia para penonton. Terima kasih semua
kerana sudi bersama pada malam ini dalam The Amin Idris Show. Apa-apa pun, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini membuka mata kita, membuka mata hati kita supaya COVID-19 ni jangan kita guna frame yang negatif, tapi kita guna frame yang positif supaya bila berakhirnya PKP ni, kita akan menjadi orang yang lebih baik, bersangka baik dengan Tuhan, dan pada situ akan datangnya redha. Bila kita redha, kita akan melihat hikmah. Bila kita melihat hikmah, insya-Allah kita terbuka hati untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih semua kerana menonton pada malam ni. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada malam akan datang dalam The Amin Idris Show live from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan juga tim Menteri Agama serta Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you 3000.